Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan imam, ahli kuasa masjid, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita ditemukan lagi. Semoga pertemuan kita diberkati oleh Allah dan diberi ganjaran yang setimpal dengannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, malam ini kita nak bincangkan mengenai Islam, iman dan amal. Islam, iman dan amal. Ketiga-tiga ni tuan-tuan, dia saling lengkap melengkapi. Kurang satu daripadanya adalah tidak sempurna. Ya. Baik, jadi yang dikatakan Islam itu adalah satu agama, dinullah, ya, dinullah, yakni agama Allah. Agama Allah yang lengkap, tuan-tuan. Agama Allah yang lengkap diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama di atas dunia ini yang selengkap-lengkapnya, ya, berbanding dengan agama Islam itu, ya. Agama Islam ini adalah lengkap. Segala peraturan, undang-undang kehidupan manusia di dunia ini lengkap. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, lengkap. Kalau nak dibandingkan dengan agama-agama yang ada di dunia ini, itu adalah bikinan manusia sendiri, buatan manusia. Tetapi agama Islam adalah buatan Allah. Allah yang menurunkan, ya, peraturan itu melalui Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah merupakan dustur ataupun perlembagaan, undang-undang bagi orang-orang Islam. Ikutlah Al-Quran, insya-Allah kita akan selamat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi kalau Al-Quran pun kita jauh, tuan-tuan, macam mana kita nak menghayati Islam kita itu dengan cemerlang, baik? Sebab kita jauh dengan Al-Quran. Udahlah bacanya pun seminggu sekali. Jadi roh itu payah nak datang, tuan-tuan. Seminggu sekali ini jauh. Bacalah setiap hari dan semaklah pengertian makna-maknanya kalau boleh, supaya dapat memahami apa yang dikehendaki ayat-ayat yang kita baca itu. Ya, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi agama Allah ni lengkap. Islam ini lengkap dengan segala peraturan hidup. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku, kata Allah, telah cukupkan, sempurnakan bagi kamu agama kamu. Nah, agama kamu agama Islam, ya. Tuan-tuan, Allah memilih Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ya tuan-tuan,
bila Allah dah kata ni tuan-tuan, aku telah pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, yakni agama Islam. Sempurna tuan-tuan. Undang-undang dalam agama kita ni cukup, semua lengkap, ada semuanya tuan-tuan. Allah yang menciptakan manusia ini, Allah jugalah yang mengetahui tentang selok-belok keperluan manusia itu sendiri yang berada di atas muka bumi ini. Allah tidak menzalimi manusia, hamba-hambanya tuan-tuan, tetapi kitalah manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Allah perintahkan kepada kita salat, lalu kita meninggalkan salat, maka kita telah menzalimi diri kita sendiri. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, dari segi undang-undangnya, peraturan hidup kita sudah lengkap dengan agama Islam ini. Siapa-siapa yang menghayati agama berpegang dengan agama Islam, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Tuan-tuan, berapa ramai manusia di dunia ini yang masih belum lagi menerima Islam dan iman? Ramai tuan-tuan. Jadi alhamdulillah kita ni tuan-tuan, Masya Allah, Allah pilih kita tuan-tuan untuk menganut Islam dan beriman. Jangan lepaskan tuan-tuan Islam yang ada pada kita ni. Peganglah sampai akhir hayat kita. InsyaAllah surgalah kita nanti. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sambung ayat itu. Dari segi agama, peraturan hidup kita ni sudah lengkap dengan adanya Islam. Kemudian Allah kata apa lagi? Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan pula ke atas kamu nikmat-nikmat aku. Masya Allah, subhanallah tuan-tuan. Allah ni cipta manusia, dia tak tinggalkan kita ni terkonteng-konteng di bumi Allah ini. Allah kata, aku telah sempurnakan ke atas kamu nikmat aku. Banyak tuan-tuan nikmat-nikmat Allah yang kita diberi Allah kepada kita. Malah kadang-kadang kita ni tuan-tuan terlalu banyak sangat nikmat itu, kita berlakulah pembaziran. Sedangkan Allah beritahu, ya, siapa-siapa yang bersyukur kepada aku akan tambahkan, ya, nikmat aku, kata Allah. Sebaliknya orang-orang siapa-siapa yang mengkufuri nikmat aku, maka terimalah azab Allah yang pedih nanti. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita kepada Allah sebanyak-banyaknya tuan-tuan. Kenapa kita kena bersyukur tuan-tuan? Pertamanya kita, Allah yang menciptakan kita. Kemudian Allah cipta pula bagi kepada kita nikmatnya. Kalau Allah tak bagi nikmat dia kepada kita ni tuan-tuan, apa akan jadi? Allah boleh tak bagi tuan-tuan. Allah boleh tak bagi. Dan Allah, ialah Allah ni rahim kepada hamba-hambanya. Lalu Allah beri. Kadang-kadang kita tak minta pun tuan-tuan, Allah bagi juga rahmat nikmatnya. Ramai yang tak minta, tapi Allah bagi juga tuan-tuan. Jadi ini Allah tuan-tuan, dia sangat rahim kepada hamba-hambanya. Aku telah sempurnakan ke atas kamu nikmat-nikmat aku.
melempah ruah nikmat Allah di atas muka bumi ini. Senang sangat-sangat kita hendak apa kita hendak tuan-tuan adalah, ya. Tak ada di tempat kita, ada di tempat lain, kan? Kita di negara kita tak ada buah apa tuan-tuan, tak ada buah apple. Ada negara lain yang boleh kita dapat makan buah apple itu, ya. Macam-macam lah apa yang tak ada di negara kita boleh kita dapati di tempat lain. Itu nikmat, ya. Nikmat Allah ni maha luas tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Kemudian ayat seterusnya Allah kata apa lagi tuan-tuan? Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku redha kata Allah. Aku redha kata Allah bagi kamu Islam itu sebagai agama. Anutilah Islam ini tuan-tuan. Islam menyelamatkan kita tuan-tuan. Siapa berpegang selain daripada agama Islam, dia tidak akan selamat tuan-tuan. Percayalah, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ali Imran ayat 85. Maknanya tuan-tuan, siapa-siapa yang mencari agama selain daripada Islam, cari agama selain daripada Islam. Banyaklah tuan-tuan agama di atas muka bumi ini pun. Selain daripada agama Islam, ada banyak agama-agama lain. Tapi semuanya itu Allah tak terima, Allah tak redha. Yang Allah redha ialah agama Islam. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku redalah bagi kamu agama Islam itu sebagai agama. Anutilah Islam, peganglah dengan Islam, selamat. Bila kita bergantung kepada Islam ini tuan-tuan, kita tidak akan hanyut. Tapi memerlukan kepada amalan tuan-tuan. Sebab tu dia kata tadi ada amal. Islam, iman dan amal. Kalau Islam saja tak ada beriman, sepertilah juga pohon tiada berbuah, tanpa berbuah. Ya. Kalau ada Islam, ada iman dan amal tak ada buat juga pun tuan-tuan tak jadi. Ya, kalau amal kita tak buat, Islam kita tak cantik, iman kita tak cantik. Jadi untuk mencantikkan Islam iman kita ni tuan-tuan dengan adanya amalan, dia selari dengan tiga perkara ini tuan-tuan. Tak boleh tinggalkan, ya. Jadi bila kata Islam ni Allah redha dia tuan-tuan sebagai agama, jangan cari lagi, ya. Sebab Allah dah beritahu, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Allah tak terima agama yang dicari yang lain sebelah Islam itu. Yang Allah terima ialah Islam. Sebab agama di sisi Allah itu ialah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Tapi sayang kali 1000 kali sayang tuan-tuan, orang umat Islam hari ini banyak yang menyimpang. Akhir-akhir zaman ini banyak perkara-perkara yang berlaku. Walau sehingga di tanah Arab, di tanah suci tuan-tuan, berlaku macam-macam hari ini. Tuan-tuan pun tahu, kan? Sajad. Tahu sajad?
Ha. Apa yang berlaku ni tuan-tuan? Masya Allah. Saya tak mau cerita pun lah. Tuan-tuan dah baca pun, dah tahu semua ya. Tapi nak ceritanya macam itulah sekarang ni tuan-tuan. Macam-macam berlaku akhir zaman ini. Tuan-tuan, bila kata akhir zaman ni, jangan leka lah lagi. Jangan tak ingat mati. Manusia ni banyak yang tak ingat mati, walaupun dia tahu sekarang ni akhir zaman. Akhir zaman tuan-tuan. Nabi kita tu dibangkitkan, menunjukkan sudah akhir zaman. Tuan-tuan, begini Nabi tunjuk ya, aku dibangkitkan dengan apa ni, dengan hari kiamat ni begini. Jari telunjuk dengan jari tengah ni tuan-tuan, jauh mana, tinggi mana lagi geramnya. Kalau tengok dalam geram lah, orang buat geram ni tuan-tuan, dia tengok kalau macam tu berapa batas saja. Tak lama dah tuan-tuan. Ulul daripada Nabi sampai sekarang ni sudah berapa ribu tahun, berapa ratus tahun. Nah, bayangkan. Katanya di Israel itu ada satu tasik itu, orang Israel pun dah kecil perut tuan-tuan, nak berlaku kiamat. Pasal apa? Air di tasik itu sudah surut. Bila surut itu menandakan nak kiamat dah tuan-tuan. Dia pun kecil perut dah. Tapi apa pun tuan-tuan, kita orang Islam ni lagi akhir zaman, lagilah kita kuat meningkatkan amalan. Itu yang penting dalam bagi kita tuan-tuan, meningkatkan amalan kita. Banyakkan yang sunat-sunat, kita buat ibadat yang banyaklah. Amal yang soleh, kira amal yang soleh. Jangan banyak berdansa, berjoget, ya, banyak berkaraoke. Karaoke, nama karaoke sebenarnya karaoke punya tuan-tuan, begitu karaoke, ya, semuanya berdosa. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi Islam itu satu agama dinullah yang lengkap, yang kita terangkan tadi, yang lengkap, yang diwahyukan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untung kita ni tuan-tuan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat yang dibangkitkan di akhir zaman. Kemudian di akhirat nanti tuan-tuan, kita akan dibangkitkan awal orang-orang yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Di dunia kita bangkit akhir zaman. Di akhirat kita orang yang pertama bangkit tuan-tuan, akan dihisab. Orang yang pertama akan dihisab umat Nabi Muhammad. Untung besar tuan-tuan. Udahlah, kalau nak bandingkan zaman Nabi-Nabi yang awal tu tuan-tuan, berada dalam alam barzah ni, sikit punya lama ke menunggu tu. Lama tak tuan-tuan menunggu dalam kubur tu, tempat menanti? Lama tuan-tuan. Yang kalau dah berada dalam kubur itu, alam barzah ni, dapat nikmat dalam kubur itu, okeylah tuan-tuan. Hiduplah, biarpun berapa lama, kalau dia berada dalam kubur itu tidak kena seksa. Tetapi sekiranya kena seksa, dah makan masa yang lama dah tuan-tuan kena seksa. Ya, belum lagi berada di mahsyar. Di mahsyar nanti pula kita kena seksa lagi tuan-tuan. Lagilah huru-haranya di sana. Di mahsyar tuan-tuan. Tuan-tuan, berapa lama kita berada di mahsyar? Berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Berapa lama?
Dikatakan bahawa bila dah sampai kepada 1000 tahun, bila dah sampai kepada 1000 tahun, penghuni di mahsyar itu tuan-tuan sudah tak boleh tahan lagi. Tak boleh tahan lagi tuan-tuan. Tak boleh tahan. Sehingga kan orang kafir yang ada di situ, mereka kata kalau begini keadaan berterusan, lebih baik kami dicampakkan ke dalam api neraka. Lebih baik. Kami tak tahan ni berada di mahsyar ini. Teruk. Dia tak tahu dalam neraka lagi teruk. Tapi pasal apa dia cakap macam tu tuan-tuan? Kerana dia nak melepaskan seksa yang dia hadapi masa itu. Dia tahu dalam neraka itu teruk, tapi dah tak boleh nak tahan tuan-tuan. Lebih baik campakkan saja kami ke dalam neraka. Jadi tuan-tuan, bila dah tak tahan tu, di kalangan adalah di kalangan orang-orang di mahsyar itu panggil, mari kita bincang, kita buat mesyuarat sekejap. Kita bincang macam mana ni nak selesaikan masalah kita ni. Tak boleh tahan dah ni. Tuan-tuan, senang ke? Matahari sejengkal, ada kata sejengkal, ada kata satu hasta. Tuan-tuan nak pilih sejengkal ke yang sehasta? Yang sejengkal ke sehasta? Sehasta jauh sikit daripada sejengkal. Tapi panasnya sama tuan-tuan. Kita yang matahari di dunia ini, jarak dengan bumi ini sangat jauh, pun tak boleh tahan tuan-tuan. Nak cari tempat teduh juga. Oi, tak boleh. Nak pasang aircon juga. Ya, panasnya. Di mahsyar apa ada ekornya tuan-tuan? Tak ada. Bayangkan ya. Jadi itulah ceritanya tuan-tuan, ya. Janganlah kita leka di dunia ini. Sebab dunia ini tuan-tuan bukan kita untuk kita berseronok-seronok. Itu kena ingat. Dunia ni bukan tempat untuk seronok-seronok. Pergi dandut lah, kinulah, itulah, inilah. Seronok pergi ke mana lagi? Tempat-tempat maksiat seronok. Itu tempat-tempat maksiat macam tu tuan-tuan adalah anjuran iblis, syaitan. Iblis syaitan ni dia suka nak mengajak kita ke tempat-tempat yang begitu. Berapa ramai manusia yang terpedaya dengan pujukan godaan iblis ini tuan-tuan. Oleh itu tuan-tuan, untuk menyelamatkan diri kita daripada bisikan dan juga godaan iblis syaitan ini tuan-tuan, maka di dalam satu hadis Nabi ada menyatakan bahawa lazimkanlah kamu mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar. Lazim maknanya selalukanlah kita mengucap la ilaha illallah dan istighfar. Karena kata Nabi, sesungguhnya iblis berkata, sesungguhnya aku binasakan manusia. Tak ada yang panas. Tak ada suam tu. Aku binasakan manusia, kata iblis. Ini iblis kata. Kata iblis ni tuan-tuan memang benar. Dia tak boleh tipu. Bila Nabi tanya, dia tak boleh tipu. Pengakuan iblis ni inilah yang sejelas-jelasnya tu. Aku binasakan manusia ini dengan noda dan dosa. Berapa banyak orang melakukan maksiat tuan-tuan? Dan tempat maksiat pula tu bersama-sama, bersepah-sepah tuan-tuan.
Mana ada tempat maksiat, situlah manusia apa ni orang kata berkumpul. Banyak tuan-tuan. Nampak? Itu Iblis kata, aku binasakan manusia dengan noda dan dosa. Bergelumanglah mereka itu dengan dosa-dosa maksiat. Minum araknya dengan menari jogetnya tuan-tuan, minum apa ni berpasangan yang bukan mahramnya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi bawa mahram tuan-tuan bergelar begitu, dia tempat yang samalah tuan-tuan. Banyak juga dosa walaupun kita menari dengan pasangan kita, isteri kita, pergi menari tempat di situ. Tak ada dosa ke? Tak dapat dosa ke? Dapat. Oh, tempat menari itu kita tengok sana, tengok sini. Macam-macam kita tengok. Dosa lah tu. Terima kasih. Wah, lega tuan-tuan. Dia kena air panas tu lain sikit. Kalau ais tu lagi kuat betul. Okey. Di dalam Islam itu mengandungi iman dan amal tuan-tuan. Ya. Ada iman dan amal. Iman itu apa? Dikatakan iman itu ialah at-tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lidah dan beramal dengan anggota. Itu iman. Ya, kena beramal tuan-tuan dengan anggota kita. Apa saja amalan naklah kita lakukan. Iman itu dikata sebagai tunjang. Ya, sebagai tunjang atau tapak yang kuat. Ya. Tuan-tuan, tunjang. Kalau pokok itu tuan-tuan, kalau tak ada tunjang dia, apa macam? Tumbang. Ya, tumbang tuan-tuan. Jadi Islam itu tunjang dia ialah iman. Oh, tak ada iman tuan-tuan, hanyut. Hanyut. Pergi kelab sini, malam ni kelab sini. Malam esok kelab di tempat lain pula. Hanyut. Islam. Ya. Kadang-kadang Islam kita tengok pakai lepas lagi tu. Terkejut kita tengok. Pergi ke karaoke pakai lepas lagi tu. Ya. Jadi dia kata iman itu sebagai tunjang atau tapak. Kalau buat bangunan, apa kekuatan dalam dasar tu? Bim dia. Dia ada tuan-tuan. Sebagai tunjang atau tapak yang kuat, dia kata, yang boleh ditegakkan segala syariat Islam di atasnya. Bila iman kuat ni tuan-tuan, barulah kita dapat mengembangkan syariat. Ya, berbuat syariat, melakukan amal-amal soleh. Yalah, kalau orang yang kuat iman tadi melakukan amalan soleh, yang tak kuat pula iman tadi tu, ya, itu yang jadi campur-campur tu. Ya, amal soleh, ya, soleh lawannya toleh. Jadi tuan-tuan, pastikan selamatkan diri kita daripada bisikan syaitan tadi, ya, yang mengajak ke tempat-tempat yang tak elok.
Jadi kena kuatkan iman kita. Kuatkan iman kita yang dikatakan sebagai tunjang tadi, atau tapak yang kuat. Dan dari situ kita boleh dapat menegakkan, meningkatkan segala syariat Islam di atasnya. Manakala amal, dia kata, amal pula ialah kerja-kerja yang hasil daripada iman itu. Kuatnya iman kita, mantapnya iman kita ni tuan-tuan, dia banyak melakukan amal-amal soleh. Itulah amalan. Orang yang beriman dan beramal soleh lagi tuan-tuan, Masya Allah, janji-janji Allah memang benar tuan-tuan. Ya, orang yang beriman dan beramal soleh, apa janji Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan? Ada banyak ayat-ayat Al-Quran ni tuan-tuan. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Nampak ni tuan-tuan? Bila kata amanu tu orang yang beriman, dia ada sekali dengan amal. Wa amilus salihat. Maksudnya ayat tadi tuan-tuan, dan berilah kegembiraan, kata Allah, wahai Muhammad, berilah kegembiraan kepada orang-orang yang beriman. Ini tuan-tuan, orang-orang yang beriman, mereka akan mendapat khabar yang gembira tuan-tuan, dan yang mengerjakan amal-amal soleh. Orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kata Allah, bahawa bagi mereka itu siapa tuan-tuan? Mereka itulah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka, kata Allah, beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ini janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Untuk mereka ialah syurga tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, semua kita ni nak pergi ke syurga Allah, tapi syarat dia kenalah betul. Pertamanya, okey, kita Islam dah. Beriman dah. Satu lagi ni kita tengok, ada tak kita banyak dah beramal soleh? Ini tuan-tuan, kalau banyak, insya-Allah ini janji Allah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah syurga yang mengalir sungai di bawahnya. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 96. Ayat 96, firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksudnya, siapa-siapa yang mengerjakan amal soleh, man amila salihan, siapa-siapa yang mengerjakan amal soleh, min zakarin au unsa, ya, sama ada laki-laki ataupun perempuan, sama saja tuan-tuan. Siapa-siapa, kata Allah, yang mengerjakan amal soleh di kalangan laki-laki dan juga perempuan, sedangkan dia tetap beriman, dianya orang beriman, ya, maka kata Allah, sesungguhnya
kami itu Allah, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dengan menikmati kebahagiaan di dunia ini, dan kami akan membalas kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Nah, tuan-tuan, ya, Allah tidak akan menginaya kita, tuan-tuan. Sebanyak mana kita buat amalan yang baik-baik ni, tuan, tak ada satu pun yang ditinggal, ditolak oleh Allah nanti di sana, ya. Walaupun sekecil zarah amalan kebaikan kita buat itu, tuan-tuan, Allah akan lihatkan kepada kita. Ini dia Allah kata, ini dia amalan yang kamu buat itu, kebaikan yang kamu buat. Sebesar zarah Allah akan tunjukkan depan mata kita. Kita nak kata apa, tuan-tuan? Menyesal betul lah kalau begini keadaannya, menyesal betul-betul lah. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia untuk aku beribadat kepadamu. Sekejap pun jadilah. Tuan-tuan, menyesal dah tak ada gunanya, tuan-tuan. Lebih baik kita sesal di dunia ini. Sebab itulah kita kena selalu muhasabah diri, tuan-tuan. Tuan-tuan, sebelum nak tidur tu, muhasabahlah sikit diri kita. Sepanjang hari ini aku ni banyak buat apa? Banyak buat baik ke? Banyak buat tak baik? Itu kena muhasabah. Barulah kita dapat memperbaiki amalan kita. Hari ini lebih baik daripada hari semalam. Besok lebih baik daripada hari ini. Itu. Kalau tak muhasabah diri, tuan-tuan, kita pun tak tahu, lekalah hanya begitu saja. Langsung tak ada fikirkan masa depan kita. Itulah cara ya, tuan-tuan, nak meningkatkan amal soleh kita ini dengan banyak muhasabah. InsyaAllah, tuan-tuan, kita lakukanlah mengikut sisa-sisa hidup yang ada pada kita hari ini. Ya, memang kita ni dah berumur. Tak kuat lagi nak buat, tapi teruskan. Jangan Allah, aku dah tak lalu dah nak buat yang senang-senang pun. Tak apalah, lain kali dah buat. Habislah. Okey, boleh. Masa untuk azan, ya. Kita rehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Baik, kita sambung sikit lagi tuan-tuan, puan-puan dan ya, mati Allah. Ya, janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, tengok dalam surah Al-Bayyinah. Ya, Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Tuan-tuan, sebaik-baik makhluk. Orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk. Kemudian dalam surah Fussilat ayat 8, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya tuan-tuan, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus tuan-tuan. Ada je pahalanya bersambung-sambung. Ya, baik. Kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 7, walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, benar-benar kata Allah, benar-benar kami akan hapuskan dosa-dosa mereka. Habis tuan-tuan dosa kita. Jadi kalau dosa tak ada tuan-tuan, syurgalah tuan-tuan. Apa lagi? Ya. Kemudian ini khusus dalam surah Luqman ayat 8. Firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka, lahum, bagi mereka atau untuk mereka, jannatin na'im, bagi mereka adalah syurga na'im. Syurga tuan-tuan, puan-puan, syurga. Inilah janji Allah tuan-tuan. Allah tidak menginaya, menzalimi hamba-hambanya, tetapi hamba-hambanya lah yang berlaku zalim kepada dirinya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni syurga. Nampak ni tuan-tuan? Kata Allah, ulaika ashabul jannah. Siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka itulah penghuni syurga atau penduduk syurga. Hum fiha khalidun. Mereka itu kekal selama-lamanya di dalam syurga tuan-tuan. Hum fiha khalidun. Masya Allah, tabarakallah. Dan akhir sekali, walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sanudkhiluhum jannatin,
Kami akan masukkan mereka, kata Allah. Kami akan masukkan mereka ke dalam syurga. Habis. Itulah klimaknya tuan-tuan, syurga. Dia ada dua ya tuan-tuan. Kalau tak syurga, neraka. Itu ya. Tak ada pula yang ketiganya, di mana pula tempatnya. Ya? Tak ada ya? Syurga, neraka. Jadi pastikanlah kita berada dalam syurga. Jadi untuk itu yang penting bagi kita semasa berada di dalam dunia ini tuan-tuan, melakukan amal soleh. Jadi Islam, iman dan amal itu tuan-tuan, dianya tak boleh diputuskan. Ya, ketiga-tiga kena di rangkaiannya, tiga tu kena buat. Ya, kena adalah untuk mencantikkan Islam kita ya. Jadi sekadar itulah dulu malam ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada baiknya untuk kita renung firman-firman Allah tadi supaya dapat mengubah meningkatkan lagi kualiti ibadat kita. Wallah